seorang faqih dalam masalah yang lain. Saya tadi ada wuduk. Saya tadi memang ambil wuduk nak sembahyang subuh contoh. Kemudian saya pergi kelas, lepas tu saya balik rumah. Lepas tu saya nak sembahyang duha ataupun nak sembahyang zuhur. Kemudian saya terfikir, wuduk saya masih ada ataupun tidak. Saya tak pasti. Dalam perjalanan tadi saya telah berhadas ataupun tidak. Terbuang angin ke, ada masuk tandas ke, lepas ambil wuduk tadi, lepas sembahyang subuh tadi, ada atau tidak. Jadi saya tak pasti. Jadi apa yang sepatutnya saya buat? Saya nak sembahyang zuhur ni atau sembahyang duha? Adakah saya mesti mengambil wuduk sekali lagi? Jadi soalan itu dilemparkan, ditanya kepada seorang faqih sebagai contoh. Lantas si faqih ini dia pun berijtihad dengan panduan suluhan ilmu usul fiqh tadi. Keluarlah satu ijtihad bahawa kalau kamu tadi telah yakin kamu berwuduk, maknanya memang pasti 100% tadi memang ambil wuduk sebab dah sembahyang subuh. Lantas sekarang ni kamu dalam keadaan ragu-ragu, dah keluar ataupun tidak? Hadas tu masih, hadas itu berlaku ataupun tidak? Wuduk masih ada ataupun sudah terbatal? Maka dalam keadaan ini, kata si faqih tadi, kamu berpegang dengan keadaan kamu masih lagi berwuduk. Okey, habis. Maknanya ijtihad itu terhasil dalam kaedah usul fiqh. Selepas dua hukum ni, tengok je, tadi ada masalah orang sembahyang tak pasti 3-4. Satu lagi masalah dia berwuduk, tak pasti sekarang ada wuduk ataupun tidak. Okey. Bila seorang faqih selepas wujudnya hukum fiqh, dia perhatikan yang ni masalah solat, yang ni masalah wuduk. Dia tengok macam ada satu persamaan di antara dua hukum tadi. Dia orang kaji punya kaji, akhirnya mereka jumpa persamaan tersebut, iaitu sebenarnya apabila satu benda itu diyakini, dia tidak akan dihilangkan semata-mata dengan syak. Ataupun dalam kaedah disebut al-yaqin la yazulu bisyak ataupun la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyaki atau la yazulu bisyaki. Satu benda yang telah dikenal pasti 100% yakin, tidak akan dihilangkan semata-mata kerana syak. Contoh tadi ya, orang yang ada keraguan sama ada di rakaat ketiga atau di rakaat keempat, yang pasti telah berlaku rakaat yang ketiga. Yang pasti, sebab dia sebenarnya syak antara 3 atau 4, 3 ke 4. Yang pasti dia memang telah berada di rakaat yang ketiga. Cuma dia tak pasti rakaat dia ketika tu rakaat ketiga ataupun sudah ke rakaat keempat. Maka keyakinan dia berada di rakaat yang ketiga tidak akan dihilangkan semata-mata kerana dia syak, dia ragu-ragu ataupun dia menyangkakan dia mungkin berada di rakaat keempat. Begitu juga dalam masalah wuduk tadi. Dia dah ambil wuduk, memang yakin dia telah berwuduk. Tiba-tiba timbul keraguan, adakah tadi berlaku perkara yang membatalkan wuduk ataupun tidak? Maka al-yaqin la yuzalu bisyak. Benda yang telah yakini, dia tadi telah berwuduk, kita tidak akan hilangkan keadaan dia berwuduk itu semata-mata kerana dia ada timbul keraguan. Keraguan tidak mampu mengalahkan keyakinan. Okey. Jadi bila teman-teman yang dirahmati Allah meneliti apa yang saya sebut tadi, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa qawaid fiqhiyah wujud selepas wujudnya hukum fiqh. Sedangkan fiqh pula tidak akan wujud melainkan setelah wujudnya usul fiqh. Jadi turutan dia, first kali usul fiqh dulu. Sebab usul fiqh yang mengeluarkan, yang membantu seorang faqih untuk mengeluarkan hukum hakam. Setelah wujudnya hukum hakam, iaitu fiqh, para ulama mengkaji, dia tengok ada satu kaitan. Jadi kaitan itu mereka kaji-kaji dinamakan sebagai qawaid fiqhiyah. Jadi first turutan ni ada usul fiqh dulu, kemudian barulah ada fiqh. Setelah lama usul kaedah fiqh terkemudian lama barulah ditulis lepas tu. Selepas wujudnya hukum fiqh dan mereka kaji antara satu masalah fiqh dengan satu masalah fiqh yang lain, rupa-rupanya ada satu kesinambungan ataupun kesepakatan di antara dua hukum yang berbeza. Jadi ikatan yang mengikat dua hukum berbeza itu dinamakan sebagai qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah tidak lain tidak bukan hanya untuk mencepatkan ataupun membantu seorang faqih untuk mengikat satu hukum dengan satu hukum, tetapi yang berperanan dalam mengeluarkan hukum hakam adalah usulul fiqh. Jadi para hadirin rahmati Allah SWT, moga-moga ringkasan tadi dapat dikenal pasti oleh teman-teman yang mendengar perbahasan kita pada hari ini. Dan secara kasarnya saya boleh sebut yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan ilmu usulul fiqh, iaitu kita nak mengenal pasti bagaimanakah seseorang faqih itu mengeluarkan hukum hakam. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, juga tidak terlalu teruk kalau saya boleh bincangkan sedikit berkenaan dengan apakah tahap manusia di sudut pandangan ilmu usul fiqh.
Al-insan lada ilmi usul al-fiqh. Lada ilmi usul al-fiqh. Okay. Manusia ni ataupun manusia ni kita boleh katakan di dalam neraca ataupun pandangan ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua golongan, iaitu mujtahid dan juga muqallid. Saya sebutkan ini kerana benda ni sangat penting untuk difahami dan banyak orang tersalah faham dalam masalah ini. Manusia dalam perbahasan ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua, sama ada dia adalah mujtahid ataupun dia adalah muqallid. Apakah maksud mujtahid? Kesimpulan mudah yang saya boleh nyatakan, dan insya-Allah selepas ni kita akan bertemu dengan satu bab dalam perbahasan kitab ini, iaitu babul ijtihad, bab yang membicarakan berkenaan dengan masalah ijtihad, apakah itu ijtihad, siapakah mujtahid dan sebagainya. Tapi kesimpulan kasar ataupun yang mudah untuk peringkat awal ni saya boleh jelaskan pada para hadirin rahmati Allah. Golongan mujtahid adalah golongan yang sampai ke satu tahap ilmu yang begitu tinggi. Telah menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik, telah menguasai nasih mansukh, telah memahami berkenaan dengan masalah-masalah ijma', dia telah mengkaji hadis-hadis Rasulullah dengan dalam. Maknanya bukan satu benda yang mudah. Orang yang sampai ke tahap yang begitu tinggi dalam perbahasan ilmu Islam ini, dia dinamakan sebagai mujtahid. Walaupun sebenarnya takrifan tadi tak tepat, tapi saya tidak bercadang untuk membicarakan secara dalam untuk setakat ni. InsyaAllah kita akan jumpa babul ijtihad. Cuma orang yang sampai ke tahap ilmu yang begitu tinggi, bahasa Arabnya orang dah kata cayak lah, cair bahasa Arabnya cair, dia memang tahu terhadap penggunaan bahasa Nabi SAW, tahu terhadap perbezaan ataupun kita kata dia panggil dalam bahasa Arab panggil ta'arud bainal adillah, percanggahan secara zahir antara dua dalil. Sebab tidak berlaku percanggahan pada hakikatnya, cuma zahirnya nampaknya macam berlaku percanggahan. Okey, apabila dua dalil bercanggah, bagaimana cara untuk kita menggabungkan dua dalil bercanggah tadi? Jadi perbahasan orang yang sampai ke tahap ini dinamakan sebagai mujtahid. Okey, dan bukan semua ulama itu mujtahid, bukan semua pelajar agama itu mujtahid, bukan semua orang yang ada PhD itu mujtahid. Yang sampai kepada ijtihad adalah orang yang memiliki satu tahap yang begitu sukar, sehingga sebagaimana disebut oleh mufti Mesir ni, Syekh Ali Jumaah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, apabila beliau ditanya siapakah orang yang sampai ke peringkat ijtihad pada zaman hari ini. Kalau ke zaman dulu selesai, Imam Syafi'i sampai, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, lepas tu Imam 2-3 lagi yang sampai ke peringkat ijtihad. Okey, zaman sekarang siapa? Sebab benda ni bukannya semata-mata dia pelajar azhar sampai peringkat ijtihad. Okey, benda yang sangat sukar. Bila tanya oleh mufti Syekh Ali Jumaah hafizahullah, guru kami dan juga guru kepada guru kami, guru kepada Syekh Said Syatud hafizahullah, bila ditanya, beliau menyatakan yang sampai ke peringkat ijtihad untuk zaman pada hari ini 2 orang. Maknanya ulama yang banyak-banyak atas dunia ni sampai ke ijtihad hanya 2 orang. Kata beliau lah, iaitu yang pertama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan yang kedua Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pengarang kitab Fiqh Sirah, Fiqh Sirah yang berada di Syam pada hari ini, di Dimashq. Atalallahu umrah hatta nastafida min ilmiha. Moga Allah panjangkan umur beliau dan kita dapat ambil manfaat dari ilmu beliau. Sampai bila disebut oleh Syekh Ali Jumaah, 2 orang ni, jadi anak murid Syekh Ali pun tanya, dan kamu wahai Syekh Ali Jumaah, adakah kamu sampai pada ijtihad? Jadi Syekh Ali tak jawab, dia senyum je. Tapi kata guru saya, Syekh Said Syatud, beliau berpandangan Syekh Ali Jumaah juga sampai ke peringkat ijtihad. Jadi maknanya benda ni bukannya satu benda yang mudah. Dan kalau kita banding, kalau kami lah di Mesir ni, kita bandingkan maknanya kita lah dengan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Ali Jumaah tu memang jauh sungguh lah. Kami ni berguru dengan anak murid kepada Syekh Ali Jumaah pun kami rasa hebat dah. Apatah lagi beliau yang bukan guru kepada guru-guru kami di Mesir ni. Maknanya bukan satu tahap yang mudah. Jadi itu mujtahid.